Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osazuke Hikaru. Hari ini kita akan berkongsikan tentang pengalaman ketika saya dan Mak Yu melakukan aktiviti eksplorasi di Tasik Cermin, Ipoh, Perak. Jadi sebelum kita berkongsikan pengalaman ketika berada di sana, saya ingin tegaskan kepada semua supporters ataupun netizen yang menonton video ini supaya berhati-hati dalam keadaan semasa yang sangat membimbangkan, iaitu virus COVID-19 semakin bertambah, dan saya harap kepada supporters semua stay safe, ikut SOP yang ditetapkan, dan tidak lupa juga kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada frontliner yang masih lagi berjuang dalam menangani masalah virus COVID-19 ini. Jadi saya doakan supaya para frontliner diberikan kekuatan untuk meneruskan perjuangan ini, dan jangan bimbang, di mana seluruh rakyat Malaysia bersama-sama dengan frontliner. Walaupun kita duduk jauh, tapi kita sampaikan senjata yang paling tajam, iaitu doa. Dan kepada sesetengah netizen yang menonton video Osazuke Hikaru ni, di mana terdapat komen-komen negatif yang OH ada baca, dan untuk pengetahuan semua, saya harap yang memberikan komen tu tengoklah video ni, kerana video pengalaman ni adalah video kemuncak untuk kita tahu apa keadaan dan kejadian yang sebenar terjadi di Tasik Cermin tu. Jangan kata lebih-lebih ingat. Ni siapa kata OH siapa memperlekehkan agama ataupun macam terpesong gitu. Teruk OH baca, berasa hati. Kan OH nangis kan? Kalau OH nangis, sebulan tak boleh nak wujud lagi. Okey, video di Tasik Cermin ni lama dah OH nak pergi ke tempat ni lah. Dan apa yang lah OH tahu pasal Tasik Cermin ni, OH ada tengok video Nina Bobo pergi explore dekat tempat ni, dan mereka menerima gangguan yang sangat teruk lah. Tapi kepada Jarvis yang buat sesi uji nyali pada malam tu, memang berrespek habis lah. Memang berani lah, bijak. Sebenarnya selepas pada video di negeri Kelantan, OH terus melanjutkan perjalanan ke negeri Perak, iaitu Gopeng lah. Dan kebetulan masa tu OH sampai waktu petang di tempat yang OH tidur, iaitu di Arena Muanjang. Petang masa tu dalam pukul 5.30 ataupun pukul 6 petang. Sebab siapa tu owner arena ni, dia ajak kita minum air dulu. Jadi masa tu memang OH memang nak pergi ke Tasik Cermin untuk melihat keadaan di tempat tu. Tapi ialah kita menghormati tuan rumah. Jadi kita pun minum. Lepas tu, lepas ada kita masuk dalam homestay dia ni, saya ada tanya Mak Yu lah, "Guana ni Yu, malam ni kita nak explore tak?" Sebab kita memang tak ada apa-apa aktiviti lah pada malam tu. Jadi OH ni pula memang dok suka membazirkan masa ketika berada di luar daripada negeri Terengganu lah. Jadi macam bosan pula malam ni ada aktiviti. Jadi alang-alang kita jauh dah daripada negeri Terengganu, kita akan gunakan masa tu dengan sebaik yang mungkin. Jadi pada malam tu OH pun dengan Mak Yu membuat keputusan untuk menjalankan aktiviti eksplorasi pada malam tu di Tasik Cermin. Walaupun masa tu memang kita guana dia Yu, kita dah pasang jejak ni. Tak apalah, kita pergi tengok dulu kawasan dia ni. Dan sekurang-kurangnya pada malam yang pertama kita ada di Gopeng tu, kita ada dah video eksplorasi. Jadi malam yang kedua dan yang ketiga tu kita bolehlah pergi ke tempat-tempat lain pula. Lagi banyak tempat kita explore, lagi orang kata lagi berbaloi lah kita berada di jauh daripada negeri Terengganu. Ada juga OH ada tengok dekat komen-komen tu, di mana masih ada lagi orang bertanyakan tentang apa maksud memasang jejak
Okey, maksud memasang jejak ni, okey, ni adalah pendapat daripada OH dan kru-kru OH lah, di mana memasang jejak ni adalah elemen paling penting dalam kumpulan ni. Di mana macam kita nak masuk rumah, macam mana kita nak pergi ke tempat tu, kita akan tengok kawasan keadaan yang kita nak explore pada waktu malam. Kita nak tengok tempat ni selamat ataupun tak. Jadi siang hari tu kita pergi tengok tempat ni tak selamat untuk kita explore. Buat apa kita nak mari pada waktu malam? Contohnya ada kesan tapak kaki harimau ke, tapak kaki kuba pendek ke, ataupun lembu, kambing dan sebagainya lah. Dan memasang jejak juga seperti memberi salam perkenalan kepada penghuni ataupun alam yang berada di sekitar tu. Sebab tempat yang lama ditinggalkan, tempat yang terbiar, tempat yang berada di bukit dan gunung-gunung mesti ada penghuni dia. Jadi sama ada kita nampak ataupun tak nampak, memang kita tahu hutang, bukit dan gunung adalah tempat dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi Adam turun ke bumi. Laut sekalipun, laut pun tempat dia juga. Jadi kita tahu tempat tu mesti ada penghuni dia. Sama dengan tagline Osazuke Hikaru, iaitu mereka ada di sana. Jadi bila kita nak mari ke tempat orang, sudah pasti kita akan memberi salam perkenalan. Sama ada dia faham ke tak faham, janji kita yakin dengan tujuan dan kata-kata kita yang kita beri ucapan tu lah. Jadi selepas kita memasang jejak, maknanya kita pergi jalan pusing-pusing apa semua tu, pada waktu malam juga kita pergi ataupun kita ikut laluan yang kita lalu pada waktu siang. Mana kita tak akan melencong ke arah lain dah. Jadi kita ikut laluan tu, dan saya tak boleh perkara yang sama berulang ketika kita membuat aktiviti eksplorasi di rumah batangan Marang, di mana terjadinya sesuatu perkara yang sangat membahayakan keselamatan kru-kru yang berada di lokasi. Pada waktu malam tu, kita bergeraklah, saya dan Mak Yu 2 orang saja membuat perjalanan ke Tasik Cermin. Tapi setibanya di perkarangan Tasik Cermin tu, kita tengok ada satu suasana yang cukup menyeramkan lah bagi OH dan Mak Yu. Sebab kita tak tahu tempat ni, dan OH sendiri pun tak pernah pergi ke tempat ni. Jadi kita tak tahu guana keadaan ni. Walaupun kita adalah tengok video dalam YouTube waktu siang hari di Tasik Cermin ni, tapi bila berada di depan mata tu, kita tak ada pengalaman tempat tu di depan mata kita sendiri. Jadi pada malam tu lah pertama kalinya OH berada di Tasik Cermin. Jadi lepas tu Mak Yu bawa kereta apa semua sampailah ke setempat ni, di mana kita parking kereta dan kita turun daripada kereta ni. Jadi dalam video penuh eksplorasi Dok cerita tentang apa yang berlaku ketika OH dan Mak Yu membuat persiapan sebelum kita melakukan aktiviti eksplorasi. Jadi bila OH tubik daripada kereta tu, secara tiba-tiba daripada jauh kita ada nampak sebuah motosikal. Daripada jauh tu, daripada laluan kita tadi tu, kita ada nampak motosikal yang memberikan lampu high beam. Di mana lampu, ia ada lampu, lepas tu dia buat terang, lepas tu dia buat turun pula, lepas tu dia buat terang pula. Seolah-olah dia macam panggil kita. Tapi kita nampaklah susuk tubuh orang tu memang mungkin orang lah, belakang benda tu pandai naik motor tau. Jadi masa tu saya dengan Mak Yu debar jugalah, sebab kita main kat tempat orang tau. Jadi kita pun tak tahu apa yang ada di sekeliling ni. Sebab masa tu waktu malam, jadi kita tak nampak 100% keadaan dia. Jadi masa tu ambil fikir, kan ada orang nak main apa ni. Tapi bila lama-lama dah diberi lampu tu, kita rasa macam hairan juga. Sebab apa dia tak mari kat kita? Suara pun tak ada. Mana dia panggil, "Woi, mari sini." Lain cerita tau. Ni tak ada. Dia buat terang api gitu je. Seakan dia memberi petanda. Tak tahulah petanda tu sebab apa. Ambil duk fikir kau sebab apa dia beri high beam.
Kalau betul dia panggil tak apa kita tau. Bila dia panggil kita, kita pergi tak apa dekat dia. Jadi apa yang menghairankannya, dia dok mari kat kita. Sama ada dia takut ke kita ataupun kita takut ke dia. Sama tu, antara dua tu lah. Jadi masa kita safar tu, kita tengok keadaan dia cukup gelap, cukup sunyi, sejuk dan orang kata adalah suasana serang dia tu. Tetapi ini saya katakan di sini, ada setengah netizen mengatakan ada tim paranormal yang lain pergi ke Tasik Cermin dan dia kata memang tak ada benda-benda pun situ. Untuk pengetahuan semua, orang kata lain padang, lain belalang dia. Dok sama, mana kita pergi dengan orang lain pergi dok sama. Dan apa yang berlaku tu adalah izin daripada Allah ataupun dikira rezeki kepada sesiapa yang mari ke Tasik Cermin ni. Di mana kalau pada malang tu ada lagi satu tim paranormal yang mari ke Tasik Cermin selepas OH keluar. Dia terkena rasukan ataupun histeria. Tetapi kenapa tim OH terselamat daripada perkara-perkara gitu? Doklah kata ataupun ini ada apa ni, ada macam orang jaga ke, tak ada. Tu tak ada. Tu bermakna sekadar memberi contoh di mana tempat tu ada penghuni dia. Sama ada dia nak tunjuk ataupun tak, tu semua atas izin daripada Allah Subhanahu Taala. Okey, gangguan yang pertama yang dan Mak Yu terima, iaitu kita terdengar ada satu suara seakan mengilar. Ni memang real, memang sungguh benda ni terjadi. Tapi masa tu kita dah buat rakaman lagi, kita tengah membuat persiapan. Saya tengah kemah-kemah barang dalam beg. Jadi Mak Yu duduk di bahagian belakang. Jadi masa tu memang kita orang terpengang ataupun orang Terengganu kata terpinga-pinga. Apa benda pula bunyi tu? Jadi kita adalah tengok bahagian atas pokok tu memang tak ada. Tetapi apa yang kita dengar tu hanya ada di atas kepala kami. Maknanya kita tengok siapang, bunyi ngilar tu atas kepala kita je. Maknanya adalah pokok tu, tapi bila kita tengok tak ada. Memang tak ada lah. Masa tu ambil debar kau. Dah lah kita mari kat tempat orang. Dok buat salam perkenalan lagi. Ia beridah masa tu. Jadi debar takut ke dok takut, maknanya Amber dan Mak Yu saja yang rasa perasaan pada malam tu. Debar juga, bukan kita dok debar. Main dengar atas kepala boh. Jauh tu dah apa. Maknanya benda tu dekat dengan kita. Jadi masa tu Amber dah lah macam suspend tau. Mak Yu pula buat lawak. Boleh dia tanya Amber, bunyi benda ke? Kita dah lah tengah debar kecut beruk. Boleh pula dia tanya gitu, dok kan kita nak jawab. Dia anak saya. Dekat tempat gitu, mampu hamba dok jawab. Jadi Amber buat senyap je. Amber kata tak apa je, abaikan je. Awak tak tahu dah lah. Jadi Amber pun terus ambil gimbal dan telefon untuk membuat rakaman sebagai bukti apa yang kita alami pada malam tu. Dan secara dok sengaja pula, bila Amber buka gimbal Amber tu, bateri yang memang dicah penuh daripada Kelantan, jauh tu daripada Kelantan kita cah, memang 100% penuh, tapi malam tu dia jadi merah. Dah lah jadi merah, ngelik pula tu. Betapa tak ada ni bateri pada gimbal malam tu. Amber pun masa tu pelik dah, kata warna pula ni. Kata tak apa sebab perkara ni memang banyak kali dah alami, jadi tak apa lah, kita mai kat tempat dia, biasalah tu. Jadi pun cabut kamera dan terus membuat rakaman secara manual. Masa tu 50-50 dah, sama ada nak buat rakaman ke dok malam tu, bukan sebab atas takut, tapi atas sebab penyampaian dan kualiti video pada malam tu. Kalau pegang tangan, kualiti dia tu akan gegar lah. Kalau kita pakai gimbal, comel lah sikit, semua orang kata. Lepas tu pula, alang-alang kita tengok debar tu, bunyi pula nyalokkan anjing nyalok.
maknanya anjing yang kita dengar tu memang kita tahulah tu memang anjing. Tapi yang penting kita dok run lah. Kita steady je. Tapi dalam masa yang sama juga kita terdengar ada satu bunyi anjing ni yang sangat bekeng bunyi dia. Orang Terengganu kata garang. Orang luar kata bekeng. Bunyi macam dia marah dan kita boleh dengar bunyi nyalokkan anjing ni seolah-olah saiz dia sangat besar dan hanya berada di depan kita. Tetapi Amba tak nampak seekor anjing pun pada malam tu. Dan apa yang mengejutkan Ohis dan Mak Yu, bunyi dia tu hampir sama bunyi macam tim SAR sesak masa dalam hutang. Masa tu dalam video misi pencarian acap 4.0. Bunyi anjing dia tu sama. Jadi masa tu Ohis bertenang lah. Sebab kita mari ni daripada jauh. Jadi rugi kalau kita balik gitu je. Kan? Jadi Ohis ingat lah kita explore di Tasik Cermin tu, tak apalah pakai secara manual pun manual je lah. Jadi kita akan pastikan video tu dok lah gegar mana. Tapi bila Ohis sampai di tempat macam ada bukit gitu sikit dan Ohis membuat rakaman di pada rumah ni. Okey, pada rumah ni memang Ohis dan Mak Yu dok masuk dalam rumah ni sebab ada pokcik di luar tu. Masa sebelum kita masuk ke Tasik Cermin ni lah, dia kata rumah ni dulu orang pernah nampak seekor ular yang sangat besar berada di dalam rumah tu. Jadi bila dia kata gitu, kita boleh fikir dah sama ada tu binatang betul ataupun jelmaan. Lepas tu pula dia khabar belakang rumah tu ada macam fire. Jadi bila fikir atas faktor keselamatan, tak apalah, kita ambil gambar daripada luar lah dulu. Ada rezeki, bolehlah kita masuk. Jadi masa Ohis ada kat tempat depan tu, Ohis dok gerak walaupun selakor ke depan. Mana Ohis ambil je suasana di sekitar tu. Sebab masa tu Ohis rasa lain dah. Rasa macam ada orang kata angin yang menolak. Seolah-olah macam Ohis dok boleh nak gerak walaupun selakor. Tapi kalau tengok dalam video tu, Ohis mana ada pergi mana-mana dah. Ohis dok pergi pun ke depan, apatah nak pergi ke belakang. Ohis stay je kat kawasan tu. Dan pada masa tu mungkin Ohis fikir Ohis kena beri salam perkenalan dulu sebelum kita nak teruskan aktiviti pada malam tu. Jadi Ohis pun membuatlah salam perkenalan. Jadi kepada penghuni yang ada di sini, saya minta maaf kerana datang sekadar untuk menziarahi sahaja. Bila dalam video tu ada di bahagian yang Ohis memberi ucapan, dah habis masa tu ayat ziarah rasanya. Secara tiba-tiba kita terdengar ada satu bunyi yang sangat riuh dan sangat bising. Dan untuk merakalkan suasana malam di sekitar ni, tetapi Okey, part ni memang Ohis sendiri, memang Ohis dok tipu, dok lebong ataupun bukan rekaan semata-mata. Bunyi yang kita dengar dalam video ni hanya 60% sahaja. Sebab bunyi tu dok sama dengan apa yang kita dengar secara langsung ketika berada di tempat tu. Seolah-olah Ohis dan Mak Yu berada di tengah-tengah stadion. Faham tak? Mana Ohis duduk tengah-tengah stadion dengan Mak Yu ni dan dikelilingi oleh sesuatu yang sangat ramai. Macam dia tengah nyorok, tengah sorok. Sebab tu pelik bunyi dia tu bila Ohis dengar dalam video, bunyi dia lain. Macam manalah perasaan Ohis dan Mak Yu pada malam tu. Bukan Ohis seorang je dengar, Mak Yu pun dengar. Memang sangat-sangat riuh. Macam kita tengok perlawanan bola sepak. Faham tak? Habis. Bising bangun.
Dan dalam rakaman tu boleh tengok Ohesh cuba membuat rakaman di sekeliling. Sama ada kalau kita ada nampak memang ada orang tengah menyorok ke, ataupun sebaliknya memang tak ada benda pun. Satu pun tak ada. Ada orang kata bunyi katok. Bukan bunyi katok. Bunyi katok itu kita tahulah bunyi katok. Tapi bila dalam rakaman tu bunyi dia seakan-akan bunyi macam katok. Waktu memang Ohesh dok nafi lah. Tapi Ohesh dok kasar pun, sebab yang sebenarnya terjadi pada malam tu hanya Ohesh dan Mak Yu sahaja. Jadi dalam video ni Ohesh cuba sampaikan apa yang berlaku dan perasaan pada malam tu. Memang sangat bising, sangat riuh. Maknanya daripada atas, daripada bawah bukit tu, betapa ramainya suara tu. Jadi pada masa tu Ohesh macam ambil masa untuk steady, untuk tenang dulu sekejap. Tapi ada satu perasaan ini yang macam bercampur bau. Contohnya, ke kita tak boleh masuk malam ni? Ke ada orang tak boleh kita masuk malam ni? Ke sebab kalau kita masuk akan berlaku sesuatu perkara yang memudaratkan antara Ohesh dan Mak Yu. Jadi dia ada main perasaan gitu. Kan kalau kita masuk kan jadi benda lain pula. Tak tahulah benda tu baik ke buruk, Allahualam, tapi ada perasaan gitu pada malam tu. Dan ada yang orang komen, dia kata Ohesh ni gila hari khabar. Bukan gila. Dia kata Ohesh ni macam lari dah tujuan apabila kita, macam dia kata kita ni cakap dengan katok. Dan dia kata hati-hati supaya boleh menjatuhkan syirik. Okey, baik, saya faham. Okey, baik, saya faham. Jadi insyaAllah kita akan kembali sekadar untuk ziarah dan merakamkan suasana malam di sini. Tetapi nampak gayanya bukan pada malam ini. Gini boh, Amba ni masih lagi warah dan Amba dok gila untuk bercakap dengan katok. Katok tu binatang. Kalau kita cakap, oi, nak gimana? Beli rokok aku sekejap. Agak-agak katok tu pergi dok beli rokok. Memang dok lah. Tapi pada malam tu bukan kita cakap dengan katok. Bukannya kita cakap dengan jin. Sebab kita tak tahu. Sebab Amba pun tak nampak jin ke tak ada. Tapi kita tahu tempat tu ada penghuni dia. Jadi Amba tak tahu apa benda. Kalau betul jin, kita tahulah. Kalau contoh kita nampak jin, kita boleh katalah tu jin. Tapi Amba sendiri pun tak nampak apa benda yang berada di sekitar tu. Jadi saya cuba berkata-kata dengan alam dan penghuni yang berada di berhampiran dengan tu sekali dengan doa. Amba hanya berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan penghuni yang berada di sekitar itu saja. Sebab kita rasa macam kita tak boleh masuk. Faham tak? Bila dikata bab syirik itu, saya rasa yang memberi komen tu boleh tengok balik video-video yang Ohesh cuba sampaikan. Di mana di setiap video Ohesh ni, Ohesh ada selitkan beberapa elemen, iaitu elemen dakwah secara halus. Ada benda yang tersirat dan ada benda yang tersurat. Walaupun ada setengah orang tak faham, tapi benda tu akan sampai dan benda tu akan menarik orang untuk tengok video-video Ohesh. Sebab dalam tu kita ada khabar dah, kita hanya sekadar untuk menziarahi, merasai dan menikmati kebesaran dan keindahan yang Allah ciptakan setelah malam menjelma. Kena faham oleh ayat tu. Jadi pada masa Ohesh kata okey, Ohesh faham apa yang berlaku pada malam ni. Jadi Ohesh membuat keputusan untuk keluar daripada tempat ni. Tapi dalam hati tu masa tu rugi orang gini. Rugi masa aku Baik aku masuk kot kena. Macam berkerah lah. Cuba supporter bayangkan tengah-tengah keadaan jadi gitu, kita terdengar seakan ada suara orang yang sedang menangis, sayup-sayup gitu. Guna perasaan agak-agak lah.
Oh, dah bawa perut. Dah lah duduk dalam hutan kat tempat gelap. Memang kita tahu tak ada orang. Tapi kita dengar pula macam ke orang nangis. Agak-agak kenapa perasaan Ohis pada malam tu? Hok nangis ni Mak Yu dah dengar. Macam Ohis ni, yelah Ohis dah buat kesilapan. Mana Ohis dah pergi buat pasang jejak. Tapi malam tu berkerah juga sebab tak mahu nak bazir masa sebenarnya. Tapi sebenarnya dalam Ohis dah sedar, Ohis dah melanggar peraturan yang Ohis sendiri yang buat. Jadi lepas Ohis kata, tak kira aku nak masuk. Sekali lagi Ohis terdengar ada suara orang yang bunyi dia agak kasar, di mana dia minta untuk kita keluar. Kebiasaannya Ohis akan dengar futih-futih ni semasa edit. Tetapi pada malam tu Ohis sendiri dengar dia kata keluar. Agak-agak siapa awak khabar? Dokkan Mak Yu duduk belakang apa? Yang berada di situ siapa agak-agak? Jadi benda tu jin ataupun, tapi Ohis suka memberi pendapat di mana mungkin tu adalah penghuni. Tapi dalam masa yang sama juga, benda ni adalah salah satu kebesaran daripada Allah. Kita dengar suara orang. Dah, suara tu mari daripada mana? Lu fikir sendiri. Jadi tengah masa keadaan kelam kabut tu, Ohis kata ke Mak Yu, jom Yu, kita keluar. Dan secara tiba-tiba pula, hok bunyi bising tadi, hok bunyi riuh tadi tu senyap. Dak bunyi sikit. Ya. Senyap tu. Tapi masa tu Ohis memang nekat untuk keluar daripada tempat ni. Sebab bukan takut, tapi atas faktor keselamatan. Hamba fikir kepada Mak Yu. Dia ada pengalaman, dia ada ilmu. Tapi dalam sesetengah perkara tu dia kosong. Jadi hamba bimbang pada dia. Sebab kebanyakan yang orang yang terlibat dalam bidang aktiviti eksplorasi ataupun paranormal ni, dia mesti ada kisah-kisah dia berkenaan dengan jin. Ada macam Ohis pernah kena histeria, pernah satu tim tu keluarga dia pernah terlibat dengan benda-benda gini. Jadi Mak Yu memang dia langsung pernah terlibat dengan perkara-perkara gini. Jadi hamba fikirkan tentang Mak Yu pada malam tu. Walaupun 50-50, masa tu Mak Yu dia macam gemela, tak apa benda dengan apa yang berlaku. Jadi hamba kata Mak Yu, jom keluar. Tapi boleh pula Mak Yu buat kelakar malam tu. Sakit hati pun ada. Kita dah masuk dalam kereta, hamba pun ambil gimbal hamba, dan bila hamba buka balik, boleh tengok dalam video tu, bateri penuh. Tak ada merah-merah tu, penuh terus. Tapi bila ada hamba baca netizen kata biasa gitu bawah, pakai gimbal murah. Kalau barang tu harga dia hampir 400, dok murah dah tu. Bagi Ohis mahal lah. Sebab setakat tu je Ohis mampu. Nak beli yang mahal-mahal lagi, insya-Allah satu masa hari kayak gila. Sebab Ohis pun ada keluarga untuk ditanggung. Tapi bila pengalaman sebelum ni, benda itu memang kerap dah berlaku. Kadang-kadang contohnya di Kuantan, bateri kita penuh. Tapi bila kita berada di satu tempat tu, secara tiba-tiba gimbal dengan kamera habis bateri langsung. Masa tu dalam keadaan penuh tu, kita tengah on kamera. Jadi benda tu ataupun perkara tu berlaku biasa lah. Biasa. Masa dalam kereta tu, hamba rasa lain dah ni. Hamba kata, yo keluar yo. Tubik lah. Tubik. Maksud hamba tubik daripada kawasan tu. Ni Mak Yu pergi tutup pintu, kunci kereta, siap buka pintu nak keluar. Tubik dulu ya. Tubik dulu. Tubik ni bukan tubik dalam kereta. Dah gabar apa hamba malam tu. Dah lah kita tengah debar dengan benda yang terjadi tu. Dia boleh pula pergi mampu kereta nak keluar dari tempat tu.
nak keluar daripada kereta tu. Amba kata bukan, Tobik ada kawasan ni, keluar daripada kawasan ni. Nak suka masa tu, tapi nak suka sakit hati pun ada kok. Nak suka pun ada kok. Kelakar Mak Yu memang wahai buat kelakar. Tapi rarenya Mak Yu ni, dia buat kelakar kat tempat-tempat gitu. Okey, saya rasa ada sebahagian supporter dia ada dengar lah yang saya membaca ayat kursi ketika keluar daripada kawasan tu. Okey, apa yang berlaku pada masa tu adalah masa kita duduk kereta tu, masa Mak Yong tu, saya terdengar ada orang ketuk pintu di bahagian cermin belakang bonet tu, orang ketuk pintu gini. Tapi amba tak pasti sama ada Mak Yong dengar ataupun tak. Dia ketuk. Takkan orang boh, kita baru masuk kereta. Kalau orang memang tu lah, amba pun tak kerti nak beri penjelasan ni. Sebab memang tak ada orang situ. Amba dengan Mak Yu je. Tapi memang amba dengar je lah orang ketuk pintu, dan saya terus membaca ayat kursi. Dan Mak Yu pun dia ambil telefon dan membuka surah-surah ayat Al-Quran lah. Tapi lepas kita keluar daripada tempat tu, rasa cukup lega, tenang, dan orang kata macam orang kata apa ni, bukan trauma, dia macam benda yang berlaku tadi tu. Siapa mikir gitu? Teruk benar lah kena. Lepas tu barulah hamba tersedar di mana mungkin perkara ni terjadi atas sebab kita dok memasang jejak. Maknanya kita nak pergi kat tempat orang dok kenal kita. Tapi bila kita pergi siapa tu, orang marah kita, mu ni siapa dia pula mari tempat-tempat aku. Sebab biasa konsep OH akan memberi salam perkenalan dulu pada waktu siang. Jadi pada waktu malam tu mungkin ada penghuni situ tu, dia tengok, oh Jong ni mari dah ni. Jong ni mari dengan entiti. Jadi kita biarkan sebab entiti ada situ. Tapi pada malam tu hamba heran lah juga. Gangguan yang terjadi pada malam tu, dia tak tahu ke yang Mak Yu ada situ. Mak Yu tu boss tu, big boss entiti tu. Wajar. Jadi pada malam tu memang kita keluar daripada tempat tu, dan hamba boleh katakan yang saya dan Mak Yu gagal dalam aktiviti eksplorasi pada malam ni. Tapi hamba tak kisah sama ada orang nak kata kita ni penakut ke, dok ke, janji keselamatan OH dan Mak Yu ni selamat pada malam tu. Jadi mungkin di sini saja OH kongsikan tentang apa yang berlaku pada malam yang pertama ketika OH dan Mak Yu sampai di Tasik Cermin. Jadi kepada semua supporter, nantikan episod kedua pengalaman ketika berada di Tasik Cermin part 2. Okay,